Wah, cantiknya bantal ni. Macam ni ke? Selamat. Nyanyi sendiri pula. Hai, terima kasih datang. Direncis-rencis. Macam ni ke? Ni pelawar juga ni. Nisa? Oh, Nisa. Ya Nisa. cikgu. Buat apa tu Nisa sebenarnya? Tak ada buat apa-apa pun cikgu. Saya tengok-tengok je. Bantal ni kan cantik. Tahu tak sebenarnya bantal apa tu? Bantal apa ni cikgu? Tapi memang cantik betul ni cikgu. Ini dinamakan bantal inai yang biasanya digunakan secara sepasang. Sepasang? Ya. Kenapa kena sepasang cikgu? Ketika majlis perkahwinan yang pakai oleh suami ataupun isteri kalau satu lagi. Baik. Tapi kan cikgu, cantik betul lah ni. Boleh buat tak cikgu? Kalau kita buat sendiri, boleh tak cikgu? Saya naklah bantal macam ni satu. Boleh. Nanti kita teroka, nanti kita belajar sama-sama. Okey, Nak boleh. belajar? Nak. Jom cikgu. Okey, jom. Saya nak buat macam ni. Kalau Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton kesenian bersama saya Nisa K. Hari ini kita nak sama-sama eksplorasi seni tekad. Siapa cikgu kita? Jom kita nak persilakan Cikgu Izranuddin bin Jelani dari SMK Tun Fatimah Hashim Pasir Gudang. Selamat datang cikgu. Selamat datang. Terima kasih Nisa. Terima kasih cikgu sudi bersama-sama dengan kami. Tadi kan cikgu, saya ada tengok-tengok barang-barang yang ada di hadapan kita ni. Semua cantik-cantik. Ini ke yang kita panggil seni tekad cikgu? Ya, betul. Ini dinamakan seni tekad, kraf yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Melayu tradisional. Wah, seronoknya. Inilah yang kita nak belajar pada hari ini, murid-murid. Jadi, jom kita nak mulakan cikgu. Okey, saya ambil tempat duduk, selesa-selesa. Cikgu silakan cikgu. Ya, saya. Silakan. Mungkin kita boleh mulakan dengan cikgu perkenalkan apa barang-barang yang ada di hadapan kita ni cikgu. Okey, yang Nisa pegang tu sebenarnya bantal inai. Bantal biasanya dipakai ketika majlis perkahwinan di atas pelamin. Kalau macam ini cushion lah, bantal. Kemudian adalah daripada uncang. Lepas tu daripada kasut. Saya nampak kasut. Yang ini cikgu? Kasut. Ini untuk apa yang ini untuk tepak sirih. Zaman dahulu biasakan orang lama-lama kan suka makan sirih. Jadi ada tempatnya. Baik. Nisa. Memandangkan Cikgu Izranuddin pun dah sebut orang-orang dulu-dulu suka sangat menggunakan seni tekad ni untuk barang-barang seperti bantal dan sebagainya. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit sejarah dan perkembangan tentang seni tekad di negara kita. Okey Nisa, seni tekad ni lebih dikenali juga dengan seni sulam. Merupakan satu kraf tradisional yang sangat terkenal sejak zaman dahulu. Dikenali ataupun dipelopori sejak Kesultanan Melayu Melaka pada kurun yang ke-15. Nisa. Lama. Ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka itu, tekad ini biasanya berada di kalangan orang-orang istana, raja-raja. Orang biasa tak boleh guna ke seni tekad ni dulu-dulu? Ketika itu dia punya seni ini sangat agung lah. Maksudnya kalangan istana sahaja yang biasanya digunakan. Macam tu. Sangat-sangat menarik cikgu ya. Tapi kan cikgu kan, saya pasti di sebalik semua barang-barang ataupun kesenian yang ada ni mesti ada insan yang penting di sebaliknya. Betul tak cikgu? Oh, sudah pasti. Kalau dekat Malaysia, di Malaysia Nisa, tokoh-tokoh yang sangat terkenal dalam bidang tekad ini ialah Ahdijah binti Hasim dan Hajah Azizah binti Muhammad Yusof. Wah, cikgu, siapa mereka berdua ni cikgu? Sangat terkenal. Sebagai contoh saya katakan, Ahdijah binti Hasim ini merupakan tokoh yang telah diangkat oleh Perbadanan Kraf Tangan Malaysia sebagai adik guru dalam bidang tekad. Begitu juga dengan Hajah Azizah binti Muhammad Yusof ini sangat terkenal dalam seni tekad ni di Kuala Kangsar, Perak.
Wah, maknanya cikgu, seni tekad ni berasal dari negeri Perak ke cikgu? Kajian itu tidak dapat lagi kita perolehi secara lebih lanjut. Baik. Tetapi kalau kita kata tekad ini memang semua sebenarnya untuk orang-orang lama. Ya. Tapi sekarang ni kalau zaman sekarang ni sangat terkenal di negeri Perak dan negeri Sembilan. Wah, tapi kan cikgu kan, saya perasan di setiap barang-barang yang ada di hadapan kita ni mempunyai motif yang berbeza-beza. Contoh macam di tangan saya ni, coraknya lain, yang pada kasut tu pun lain, pada beg ni pun lain cikgu. Apa makna semua ni cikgu? Baiklah Nisa, kalau dari motif yang Nisa pegang itu, bantal inai itu lebih kepada motif flora. Okey, kalau macam bantal cushion ini, ni bantal ini Cikgu juga boleh angkat cikgu tunjukkan pada murid-murid saya di rumah. Saya angkat sekejap. Ini juga gunakan motif flora. Nampak bunga dia ni, Macam Nisa? bunga kekwa ya cikgu? Ya, macam gitulah. Pelbagai orang dulu-dulu dia suka melihat kepada alam. Melihat kepada alam. Jadi, nampaklah apa yang dilihat itu kemudian dibuat di atas kain. Baik. Macam itu. Tapi kan cikgu, Ditekatkan, pada zaman sekarang ni kita masih guna ke motif-motif flora dan fauna ni cikgu? Masih digunakan, tapi ada juga tambahan dari segi motif-motif baru, contemporary. Sebagai contoh, kalau beg tote itu, Nisa lihat, lebih kepada motif geometri. Ada bulat, kan, macam tu. Memang sekarang ni, walaupun craft ini tradisional, sekarang orang-orang muda, anak-anak muda cuba variasikan kepada contemporary atau lebih moden. Mengikut cita rasa terkini lah orang katakan cikgu kan. Walaupun seni ni seni yang datangnya bertahun-tahun namanya, tetapi kita aplikasikan juga motif-motif moden. Baiklah cikgu, saya ni lihat di hadapan saya ni ada beberapa barang-barang. Mungkinkah ini barang-barang kita perlukan cikgu untuk pelajaran kita pada hari ini? Apa yang ada di hadapan kita ni cikgu? Okey, saya terangkan kepada Nisa, ini merupakan pemidang atau dikenali sebagai ram. Kemudian ini kain baldu. Kain baldu. Okey, atau dinamakan kain dasar atau Kain irasan. dasar. Wah. Okey, kita akan ada jarum. Okey, kita ada jarum. Baik. Kemudian kita ada benang emas. Wah. Okey, kita ada benang emas. Benang emas. Kemudian yang ini benang emas juga, tapi lebih moden sedikit. Dia lebih kepada benang bulu kambing kita namakan. Lepas itu nanti kita akan ada cuban. Bisa. Kita ada cuban. Baik. Kemudian kita ada kain pelapik, kemudian kain pelapik, dan nanti kita akan gunakan mounting board ini untuk kita buat mempuluh. Oh, baiklah. Oh, ada gunting di hadapan saya ni cikgu. Murid-murid di rumah sekiranya menggunakan peralatan tajam seperti gunting, lepas tu kita ada jarum, kenalah berhati-hati. Okey cikgu, saya tak sabar dah ni nak buat seni tekad saya tersendiri. Saya nak buat bantal, saya nak buat beg, saya nak buat semualah, boleh ke cikgu? Boleh. Saya nak bersedia. Jadi sementara itu murid-murid di rumah, kita nak rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Kesenian Didik TV KPM. Nak mula macam mana cikgu? Terima kasih penonton Didik TV KPM kerana masih lagi menonton Kesenian. Jadi, saya tengah fikir ni, nak benang emas ke benang perak? Macam mana ni murid-murid kita nak sama-sama buat seni tekad ni cikgu? Mana satu? Saya pilih benang emas. Benang emas di bawah belayar. Macam lain je cikgu. Okey cikgu, saya nak mula buat ni cikgu. Apa langkah pertama yang perlu saya lakukan? Okey, langkah yang pertama kita akan buat mempuluh. Mempuluh tadi kita ada mounting board. Baik. Kemudian kita akan buat yang mudahlah motifnya. Baik, kita perlukan mounting board. Mounting board, katalah kita buatkan
Yang paling mudah. Yang ini besar pula, nanti susah pula. Kita buat yang paling sikit saja. Baik, Lepas yang tu, comel-comel saja. Baik. Kita akan Gunting. Okey. Okey, cikgu tunjuk dahulu, nanti saya ikut cikgu ya. Betul. Gunting, Nisa. Baik. Oh, kalau kita nak buat mempuluh tu besar pun boleh, kecil pun boleh cikgu. Tapi biasanya kalau kita buat yang kecil ni nampak lebih comel lah, Nisa. Jadi saya tunjukkan, kita sama-sama tengok. Macam tu je nak buat mempuluh. Sebenarnya kalau ikut daripada yang lebih tradisional ada caranya. Tapi Nisa, saya buat ini mudah kita nak dapatkan mempuluhnya di sekolah. Untuk murid-murid. Jadi murid-murid bolehlah cuba. Nak cuba boleh cikgu? Boleh. Saya nak cuba. lukis daun yang halus je. Boleh tak cikgu? Okey, boleh. Saya buat yang lagi comel lah. Okey, yang macam ni. Ya, cantik tu. Boleh cikgu Baru pertama kali dah cantik, terus potong. Boleh gunting? Boleh cikgu. Gunting terus. Ini yang saya lukis tadi. Kawan-kawan nampak tak? Kita perlukan mounting board. Lepas tu saya akan guntingkan. Sekali lagi kena berhati-hati murid-murid menggunakan peralatan tajam. Okey. Baik. Kemudian halus je. Maklumlah cikgu nak cepat siap. Takut nanti esok pula siap seni tekad saya ni. Saya dah tak sabar dah ni. Kan. Okey. Kemudian. Bila dah siap mempuluh ni, apa yang kita perlu lakukan cikgu? Okey, mempuluh ya. Murid-murid yang kita buat yang comel, yang biasanya mudah lah Nisa untuk kita buat di sekolah. Ya, betul tu. Daripada mempuluh ni kita letak dahulu. Baik, letak dahulu. Kemudian kita ambil ram pemidang. Pemidang. Kita ambil ram pemidang ini. Baik. Alright. Kemudian kita buka dia punya. Ada skru ni. Ada skru dia. Ada skru dia. Okey. Boleh buka? Boleh cikgu. Kita buka sama-sama. Baik. Okey. Bila dia dah longgar ni? Okey, kita boleh buka dia dulu. Dia punya ni. Yang dalam dia tu kita ambil. Okey. Yang ini kita letak dahulu. Ambil yang dalam. Ambil yang dalam. Ini kain baldu tadi. Kain baldu tadi. Okey, tapi sebelum kain baldu ini nanti kita ada kain pelapik dia. Kain pelapik. Kain pelapik dia. Okey, kain pelapik ini kita gunting sekejap lah. Boleh. Kita gunting sekejap lah. Kain pelapik ni kita guntingkan dahulu. Kita gunakan kain baldu yang kita dah sediakan tadi. Tapi sebelum kita guna kain baldu tadi, kita kena letak kain pelapik ni dulu. Okey, katalah. Okey, letak gitu. Letakkan macam ni. Okey. Lepas tu baru kita akan letakkan kain baldu di atasnya. Okey, lepas tu barulah kita akan masukkan dia punya ram ni. Baik. Okey, masukkan ram dia ni. Okey, Nisa. Baik. Okey, sebelum kita ketatkan skru dia. Okey, kita akan pastikan ram ini betul-betul tegang. Betul-betul tegang. Okey, lepas tu kita kendalikanlah dia punya skru ni. Tekan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Okey. Boleh. Okey. Ini betul-betul memerlukan kemahiran sangat, cikgu. Tapi biasa kalau di sekolah, Nisa, pelajar saya disukakan kepada cabaran. Jadi kita bagi macam ni, pelajar saya pun suka sebenarnya, Nisa. Nampak dia dah begitu betul-betul tegang. Baik. Okey, kemudian kita akan... Maknanya cikgu, selagi kita tak tegangkan kain itu betul-betul, kita kena kemaskan dia. Betul. Kena betul-betul dia kemaskan dia. Okey. Kemudian dah. Kita punya pemidang kita dengan kain baldu dah cantik. Baik. Kemudian kita akan ambil mempuluh kita tadi ni. Baik. Right, mempuluh kita ni tadi. Boleh cikgu boleh terbalikkan? Okey, kita terbalikkan. Kita lebih jelas. Masuk mempuluh ni tadi. Okey. Lepas itu kita kena jahit dulu. Jahit dahulu. Okay. Guna benang biasa je. Benang biasa je dulu. Benang biasa dahulu. Benang biasa dulu. Okey, kita akan jahit. Okey, daripada bawah kita akan kita akan cucuk dari bawah. Benang yang biasa ni. Okey, kita dah ni, kita akan cucuk dari bawah dan cucukkan dia secara menyerung. Okay. Baik. Alamak. Tak apa cikgu, perlahan pun tak apa.
Nanti murid-murid di rumah semua nak tengok, mungkin ada yang mengambil catatan. Seperti yang cikgu pesankan tadi, pastikan ada kain lapik dia, kain baldu yang kita gunakan dan ketatkan pemindang tadi. So kita nak pastikan dia punya mempuluh tu kena dijahit dahulu. Oh, supaya dia tak bergerak ke cikgu? Supaya dia tak bergerak. Okey. Perlahan-lahan saya buat. Okey, boleh tengok. Okey. Supaya mempuluh itu tidak bergerak. Baik. Okey. Oh, itu caranya kita memastikan mempuluh tu berada di tempatnya ketika kita menjahit tekak tu nanti, betul, ya cikgu? Betul. Oh, baik. Okey, nampak ya, Nisa? Baik. Satu-satu saya buat. Sebab tu nilai kraft tangan untuk tekad ini sangat tinggi. Wow. Kerana cara kita nak hasilkan dia pun bukan mudah, Nisa. Betul, memakan masa, memerlukan teknik yang betul. Ya, dan dia memerlukan ketelitian, Nisa. Betul-betul. Macam tu. Kemudian dan kita habiskan jahit kita ni dengan matikan benang. Matikan benang di bahagian bawah. Matikan benang di bahagian bawah. Baik. Oh, bermakna kalau kita jahit jarang-jarang pun tak apa. Janji dia memegang mempuluh kita tu. Dia memegang. Baik. Okey, biasa jarum dekat bawah ni kita matikanlah dia punya ikatan benang tu. Ikatan benang tu. Baik. Nampak tak murid-murid mempuluh ni dah tak bergerak-gerak. Tak bergerak, dah tak bergerak dah. Dah tak Sebab bergerak. kita dah jahit dia menggunakan benang biasa. Baik. Saya nak cuba jugalah cikgu. Saya nak cuba macam cikgu sebutkan tadi, cabaran. Cabaran. Saya minta cikgu ya pemindang ni. Baik. Kemudian letakkan di atas. Di atas. Okey. Saya nak pastikan boleh tak saya lakukan sebagaimana murid-murid cikgu di sekolah. Kalau mereka boleh lakukan, saya pun pasti boleh lakukan. Murid-murid yang menonton. Okey. Saya masukkan. Okey. Saya dah tegang je. Kan. Kita tak apa, saya kemas-kemaskan. Kemas-kemas. Kemas-kemaskan. Oh, ya ke? Cantik lah. Kemudian kita tak apa, saya kemas-kemaskan sikit lagi. Baik. Di tepi-tepi. Maklumlah cikgu, saya nak dapat A. Tapi percubaan kali pertama tu dah nampak pandai dah tu, Nisa. Terima kasih cikgu. Mungkin sebab keazaman saya nak membuat seni tekad ni kan. Macam ni cikgu, tarik kat tepi. Betul. Sambil kita hold kita punya ni apa tadi kan? Ram kita ni. Pemidang dia. Kemudian kita akan ketatkan dia lah. Ketatkan skru di bahagian depan supaya dia tak lari. Okey, saya tarik sikit lagi. Nampak? Maklumlah kadang-kadang dalam pada kita nak mengetatkan skru ni ada kain yang terlari. Betul. Jadi kita kena pastikan semuanya. Okey. Boleh cikgu Boleh. Nampak macam dah okey dah ni. Saya ketatkan sedikit lagi. Ketatkan lagi. Supaya dia tak bergerak sebab saya nak hasil kerja saya kemas, cikgu. Betul. Cikgu, apa akan jadi kalau saya punya kain pada ram ni tak begitu kemas dan tegang, cikgu? Okey, nanti kalau kita tekat menggunakan benang emas akan mengalami masalah kelonggaran. Kalaulah dia tak begitu ketat, okey, ram ini betul-betul dia tak pegang kain baldu dengan kain lapik ni, nanti bila kita nak tekat nanti menggunakan benang emas, dia tak kemah, dia longgar dan dia tak cantik. Baik. Bila dia tak kemah, dia dia longgar. Akhirnya kita punya tekad itu tak begitu menarik lah. Seolah-olah kita lihat orang yang buat ni belum lagi pakar. Sekarang yang kita belajar ni supaya nak jadi kita pakar. Mestilah kita kena kuasai asasnya dulu kan cikgu. Cikgu, setakat ini kan, ini baru proses nak buat mempuluh dan menyediakan kain pada ram. Betul. Jadi apakah bahasa seni visual yang ada setakat ini? Bahasa seni visual yang kalau kita nak tahu daripada seni tekad ini, sudah tentu kita boleh lihat dari segi kontra. Maksudnya kalau kita menggunakan warna belakang dia itu warna yang gelap, harap-harap kita dapat mempuluh yang nampak lebih terang. Okey, begitu juga nanti kalau kita gunakan benang emas, okey, dia nampak kontra. Warna asas dia punya asal dia ialah biru, kemudian kita gunakan warna kuning benang emas. Jadi kat situ dah nampaklah untuk kita bahasa seni visual kontra. Dan satu lagi ialah dari segi penegasan. Okey, dalam banyak-banyak tiba-tiba kita nampak ada satu penegasan. Baik cikgu, saya nak cuba jahit mempuluh pada kain saya, boleh cikgu? Boleh. Saya mintalah cikgu punya benang putih tadi tu ya cikgu. Benang ni cikgu. Putih tadi. Betul. Tak apa cikgu, sudah jumpa. Saya nak jugalah menunjukkan bakat saya. Baiklah.
murid-murid di rumah, inilah dia. Inilah dia orang kata nak mempelajari seni tekad ni supaya tak hilang di telan zaman, Ya, kan cikgu betul. kan. Maklumlah kita ni dalam pada menghadapi zaman-zaman moden pun kenalah kita tahu. Betul. Kan? Sekejap ya. Dan Daripada bawah cikgu. Ya, betul. Daripada bawah. Baik. Secara menyirung. Menyirung. Alright. Sekejap. Kain banyak sangat cikgu, lupa nak potong kecil. Rupa nak potong kecil Kan, tadi. okey. Tapi tak apa, kalau ikut dari segi Nisa punya cara tu, betul-betul dah macam seolah-olah saya baru ajar sedikit saja, kita teroka sedikit saja, Ya. sudah faham caranya. Iaitu kita letakkan mempuluh yang telah kita potong tadi dan kita letakkan di atas kain dasar, kain Ya. baldu. Kemudian kita akan jahit menggunakan benang yang biasa sahaja. Benang biasa terlebih dahulu. Kalau ikut daripada Nisa ajar belajar dan saya ajar tadi, kita jahit benang biasa itu cucuk daripada bawah. Baik. Cucuk daripada bawah. Bawah. Akhirnya kita akan dapat mempuluh itu berada di atas kain baldu ini dalam keadaan yang tetap. Dia tidak baik. bergerak. Okey, menjawab soalan daripada Nisa tadi. Ya, Kenapa tak supaya dia tegang, supaya dia tidak dilonggar? Ialah nanti mudah apabila kita menjahit dan menekat benang emas, nanti dia akan jadi kelihatan cantik, Nisa. Ya, lebih kemas kan. Lebih kemas. Tak adalah lari-lari, tadi belah kiri, tiba-tiba jahit belah kanan. Betul. Tengok saya kena pegang betul-betul ni, nanti lari pula dia. Okey. Jadi daripada bawah, Daripada bawah. Okey. ni atas, Atas. lepas tu Okey. sebelah sini. Dia macam selari je dia punya cara benang kita jahit tu. Betul, Nisa. Okey, tarik. Lepas tu pegang dia dekat situ. Betul. Okey, lebih kurang macam ni cikgu ya? Lebih kurang. Nampak. Lebih kurang. Saya punya mempuluh macam dah nak jadi je ni. Seronoknya saya. Ya. Seronoknya. Kita belajar ni yang asas dahulu. Ya. Nanti kita akan tunjukkan yang sebenar-benarnya kalau Baik. ikut secara tradisional, Nisa. Baik, saya nak sudahkan jahit mempuluh saya ni cikgu supaya saya pastikan dia tidak lari dan saya dah bersedia untuk peringkat seterusnya. Jadi sebelum itu jom kita nak rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Kesenian Didik TV KPM. Sikit lagi ni. Terima kasih penonton Didik TV KPM masih menonton kesenian. Jadi, kita hari ini sama-sama belajar seni tekad dan mana pergi saya punya ram tadi cikgu? Kenapa bertukar menjadi meja? Nisa, inilah sebenarnya pemidang kaki 4. Pemidang kaki 4. Yang betul-betul punya. Maknanya yang tadi yang kita guna yang tu? tadi tu biasanya kalau kita buat kat sekolah, Baik. kan kalau kurang dana atau kos tak banyak, kita mudahlah kita ambil cara Betul macam itu. lah. Contoh macam saya lah cikgu kan. Saya nak buat ni. Tapi mungkin wang saku saya sedikit. Dah belanja banyak kan. Jadi saya beli pemidang yang bulat tu tadi, yang kecil tu lebih murah. Betul. Murid-murid boleh beli sendiri. Betul. Baik cikgu, apa yang ada di hadapan kita semua ni? Baiklah Nisa, yang saya mahu terangkan, okey, yang ini tadi cuban. Cuban. Baik. Okey. Yang mana kita dah letakkan benang emas ni cikgu? Benang emas. Dia ada cara sebenarnya, tapi mudah je lah kita lilitkan pada cuban ini benang emas. Kemudian of course lah, dah tentulah memang kita guna benang emas. Ya, betul. Benang emas ini. Okey, kemudian kita ada jarum. Kita gunakan jarum. Okey, kemudian yang sebelum itu gunting. Jangan lupa Nisa, kalau di sekolah kena gunakan hati-hati. Berhati-hati. Gitu. Baik. Kemudian yang terakhir tadi macam tadi kita buat mempuluh yang biasa-biasalah. Betul, menggunakan cardboard. Okey, cardboard, mounting board. Mounting board. Yang ini juga kita gunakan mounting board, tetapi telah dihasilkan dengan mesin. Sebab tu kalau mesin. tengok memang betul-betul cantik dia punya mempuluh dia. Ya, lebih halus lebih lagi. halus. Baik. Jadi untuk yang kali ini kita akan tunjukkan yang the realnya, yang betul-betul yang sebenar-benarnya. sebenarnya. Baik, kita nak mulakan dengan apa ni cikgu? Okey, kita yang seperti tadi kita jahit mempuluh. Betul. Okey.
sudah tentu kita gunakan apa tu? Benang. Okey, kita sebab tu dia beza antara tekad dengan sulaman ni Nisa. Kalau tekad ni kita gunakan dua tangan. Dua tangan. Okey, kita gunakan dua tangan. Okey, katalah kita akan jahit bawah ni. Okey. Di bawah. Okey. Kita nak ikat mempuluh ni sebenarnya Nisa. Kita nak ikat supaya dia tidak bergeraklah Nisa. Sambil kita pegang tu, sambil kita ikat mempulur kita, cikgu. Ikat mempuluh kita. Okey. Okey. Daripada bawah. Daripada bawah. Mana? Saya nak ikat dia dekat mana? Dekat sini pun boleh. Okey. Dan dia akan betul-betul betul-betul dia punya mempuluh tu. Dia memang agak sukar sikitlah, tapi kita gunakan cara menyirung kita punya jarum ni supaya nampak dia lebih kemas lah. Tak tiba-tiba terkeluar. Okey, dan saya akan matikan di sini. Kemudian kat dia. Kita nak pastikan mempuluh kita ni kekal di sini, sebab kita nak jahit tekad pula lepas ni. Betul. Okey. Okey. Nampak macam agak sukarlah, tapi sebenarnya itulah cara yang memerlukan ketelitian. Ya, betul. Okey, ketelitian. Okey, saya akan buat sekali lagi. Nampakkan sebenarnya kita kena jahit ke empat penjuru ni sebenarnya. Keempat penjuru, baik. Keempat penjuru ni. Dah berpenjuru dah saya jahit ni. Boleh Okey. Tak apalah Nisa, kita belajar sebenarnya. Alamak, saya terlupa pula sebenarnya. Bukan daripada atas. Okey, kita mesti cocok benang biasa ni mesti daripada bawah. Supaya tak nampak dia punya yang kita tutup mati ke hujung benang tu lah. Macam tu. Inilah kalau macam saya ni bila menjahit ataupun kalau menulis pun dah tentulah saya menggunakan tangan kiri. Agak sukar sikit lah, tapi tak apa, saya suka mencuba Nisa. Macam tu. Okey. Kalau kita tengok tadi itu secara mempuluh yang biasa je kita buat kat sekolah. Macam ni kita tunjukkan lebih kompleks lah, lebih detail lah. Okey, yang ini pun dah tak bergerak, tapi sebenarnya kita kena buat keempat-empat ni lah penjuru ni. Okey, saya rasa saya punya pun dah tak bergerak. Kita tengok. Alamak. Maklumlah cikgu, kita kena pastikan supaya dalam tengah menjahit ni pun dia tidak terbelit. Dia terbelit. Okey. Alright. Saya sudah boleh matikan kot. Kita mempuluh matikan. saya macam dah tak bergerak. Baguslah Nisa. Sekejap saja dah boleh siap Nisa punya mempuluh berada di kain dasar kain irasan ini. Okey, kita dah letakkan mempuluh kita di tempatnya dan juga kita dah ikat dia di penjuru. Apakah langkah seterusnya, cikgu? Okey. Sekarang kita matikan dululah. Okey, kita matikan. Okey, kalau macam ni Nisa punya masih panjang lagi. Jadi saya gunakanlah benang ini. Okey, kita akan matikan benang ini. Okey, Nisa. Mungkin ada murid-murid yang tak pandai nak matikan benang, boleh minta tolong. Kalau di rumah minta tolong ibu atau boleh belajar dengan rakan-rakan di sekolah. Macam mana nak matikan benang? Okey. Benang ini kita dah matikan di hujungnya. Nisa dah matikan. Okey. Kemudian tadi ini benang emas ini tadi daripada cuban, kita dah lilit dekat cuban. Juga kita matikan hujungnya. Kita matikan hujungnya. Okey, kalau macam ni memang dia dah nampak dah, dia dah mati dah. Betul-betul hujung. Okey. Alright. Dah dimatikan. Okey, Nisa, kita mulakan bagaimana kita nak menjahit menekat benang kain baldu ni. Alright. Dia mula daripada benang emas. Okey, tapi sebelum itu kita akan ambil benang biasa ini. Baik. Okey, kita
cocok daripada bawah. Katalah kita nak mula bahagian mana, Nisa? Mungkin daripada bawah ni ke cikgu? Okey, kita Boleh mula je? daripada bawah. Okey. Itu dia kadang-kadang kena cuba-cuba, Nisa. Kadang-kadang kalau macam ni tak kena. Okey. Jauh sangat. Jauh sangat. Jadi kita akan mulakan, kita kena cocok dengan apa cuba jayalah, Nisa. Baik. Dan kita kalau cocok secara menyerong. 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 Okey. Lepas itu, kalau yang tadi benang yang telah matikan tadi, dia akan berada di bawah. Betul. Okey, kemudian kita akan ambil. Kita tak keluarkan terus jarum tu, cikgu? Nanti, satu-satu dulu. Baik. Okey, sekarang benang emas yang telah kita matikan tadi ini, kita akan letak di mempuluh ini. Baik. Okey. Kita silangkan saja. Okey, kita angkat. Nampak kita angkat. Tarik. Okey, nampak? Dia dah mati, kat bawah dah mati dah. Tinggal kat bawah tu. Lepas itu, kita akan matikan benang emas ini. Okey, kita masuk balik semula ke bawah. Okey, nampak Okey. Nampak, cikgu? Nampak. Jadi maksudnya sekarang ni kegunaan cuban ni. Untuk memegang benang emas kita ni, cikgu? Untuk memegang benang emas ni. Baik. Jadi kita dah tarik dan sebenarnya benang biasa itu tadi dah tarik benang emas tu masuk ke dalam. Okey, nampak ni? Dan bila kita buat itu mesti dalam keadaan yang kemas. Nampak macam tu? Kemas. Baik. Okey. Kemudian saya akan nampak tak ni? Hisap. So dia dah kemas. Baik. Okey. Lepas tu daripada bawah ini saya akan cocok lagi sekali ke atas. Dia macam kena apa? Mencuba-cuba. Cuba-cubalah Supaya kita betul-betul dekat kita punya mempuluh tu tadi. Tak terlalu jauh. Ya. Okey, nampak Baik. Okey, saya matikan. Alamak, dia macam tercabut. Ni rumitnya. Ni rumitnya, dia tercabut sebab dia memang terlalu halus, Nisa. Baik. Okey, contoh. Okey. Tarik. Tarik. Kadang-kadang macam Maknanya itulah. benang itu akan memegang benang emas tu dan betul. menariknya ke bawah. Menarik ke bawah. Baik. Lepas tu benang yang biasa ini dia akan naik sekali lagi ke atas. Sekejap ya. Okey. Dan silangkan. Okey, dan silangkan. Dan dia akan Begitulah orang kata dalam pada nak menghasilkan satu seni tradisional tu tahap kesukarannya begitu tinggi, membuatkan ianya begitu bernilai. Betul. Kan cikgu kan? Betul. Okey. Sebab itulah mungkin kita pergi kedai, saya nak inilah sewa, tapi sewaannya pun mahal kerana kalau apa-apa terjadi kan boleh mendatangkan kerosakan ke betul. pada kita punya seni tekat ni. Lepas itu kita akan masuk balik semula lah. Dia macam bersilang saja sebenarnya. Yang memegang benang emas itu ialah benang bawah tu sebenarnya. Benang bawah tu sebenarnya. Okay. Tapi contohlah ya, murid-murid boleh tengok di tangan saya ni cukup kemas hasil buatannya. Bayangkan proses peringkat awalnya sangat-sangat sukar, mungkin ada beberapa kesilapan berlaku. Cuba lagi. Kita akan dapat hasil kerja sekemas dan secantik ini. Yeah. Wah, saya tengok bahagian-bahagian tepi pun cantik. Okey. Nampak? Dia akan pegang kemas. Baik. Tapi itulah benang yang ni sepatutnya dia ke bawah ni. Tapi bila dia dah tak begitu kemas, dia akan nampak. Sebenarnya kita tak boleh nampakkan benang biasa ni. Benang biasa ni. Dia silang daripada macam ni. Lepas tu nanti akan pergi ke sebelah kanan. Lepas tu dia pergi sebelah kiri. Dia pergi sebelah kanan dan pergi sebelah kiri. Begitulah seterusnya sampai ke hujung. Sampai itu baru nak dapatkan hujungnya saja. Belum lagi kita nak hasilkan seluruh motif dan juga apa-apa corak yang ada di bahagian mempulur kita ni. Betul. Contoh pada tangan Nisa, contohlah pada kita punya bekas tepak sirih ni, kita tak nampak benang biasa yang memegang benang emas ataupun benang perak kita. Nampak ini adalah orang kata antara kesukaran dan cabaran bagi menghasilkan seni tekat. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, kita akan kembali selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita nak rehat seketika sementara kita nak menyiapkan seni tekat kita ni. Kembali selepas ini di Kesenian Didik TV KPM.
Terima kasih kerana masih menonton kesenian di Didik TV KPM. Nisa rasa Nisa dah mula mendapatkan rentak untuk menghasilkan tekad ini, walaupun tekniknya agak sukar ya cikgu ya. Kan. Dan memakan masa. Makan masa. Macam saya tadi, alih ke sebelah kiri pula. Keluarkan jarum secara menyilang ya cikgu? Menyilang. Menyirung sebenarnya. Menyirung. Okey. Sebenarnya Nisa, benang emas yang berada pada cuban ini, dia sebenarnya ke kanan, ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Baik. Yang memegang benang emas ini sebenarnya benang biasa ni sebenarnya. Okey. Macam ini yang saya tunjukkan ini, sekarang dia bersilang. Okey, dan kita akan cucuk ke bawah. Ke bawah. Bila kita cucuk ke bawah, kemudian kita akan tarik. Okey, dia akan tarik benang emas ni. Okey, lepas tu dia akan jadikan kemas. Okey, dia akan jadi kemas kat situ. Kita kena ni. Okey, lepas tu kita akan pergikan ke sebelah kiri pula. Okey. Gili-gili. Kemudian benang biasa ni daripada bawah dia akan pergi cucuk ke bawah daripada bawah ni. Okey, lepas tu saya akan tarik benang bawah jarum ni. Lepas tu saya akan silang dengan benang emas. Okey, macam tu. Saya benang sirang. Okey. Baik. Okey, lepas tu saya akan ikat benang emas. Lepas tu cuban ini saya alihkan pula ke sebelah kanan. Macam tu. Okay. Jadi prosesnya berulang-ulang. Ulang-ulang. Tapi disebabkan kita buat ini terlalu cepat, dia mungkin belum kurang kemas sangat. Tapi sebenarnya kita nak tunjukkan kepada penonton. Okey, dia yang mengikat benang emas ni sebenarnya ialah benang biasa ni bawah. Okey, nampak? Bukanlah benang emas yang menembusi kain ini. Ini keunikannya seni tekad seni ini. tekad. Okey, lepas tu sekarang kita silang dengan benang emas. Tadi Nisa dah perhati macam mana Cikgu Izra lakukan. Waktu lihat tadi Nisa cuba, menjadi pula. Saya punya tekad ni. Okey, tak apalah. Kita memang belajar kan. Jadi sama-sama, memang kadang-kadang kita macam tak nampak lagi. Tapi tiba kalau nak jadi pandai tu, takkanlah tiba-tiba dengan sekali percubaan. Betul. Kan, Nisa, kan? Ini pun saya masih lagi nak kemas-kemaskan. Betul. Saya rasa saya dah faham teknik dia bagaimana. Saya nak kemaskan lagi. Orang kata apa? Practice make perfect. Itu apa orang kampung saya kata lah. Tapi kita nak kena buat selalu kan cikgu kan? Betul. Kalau murid-murid di sekolah cikgu, biasanya mereka ambil berapa lama untuk mereka siapkan sesuatu hasil kerja? Nisa, saya nak beritahu. Okey, sebenarnya kraft tekad ini mengambil masa agak lama. Tapi untuk pengetahuan, bila saya ajar di sekolah, ramai pelajar murid-murid yang Cina, murid India, minat rupanya sebenarnya. Minat rupanya. Mereka minat seni tekad tradisional Melayu. Ya, betul. Dan untuk pengetahuan Nisa, sebenarnya kalau yang buat ini, saya maaf cakaplah, ingatkan perempuan yang sangat kemas. Rupanya murid-murid lelaki yang lebih kemas. Biasalah cikgu, kadang-kadang mereka ini betul-betul teliti cikgu nak menghasilkan. Dekat hadapan kita ni cikgu, ada tak antara bahan-bahan ni yang dihasilkan oleh murid-murid? Ya, saya nak tunjukkan. Mana satu? Okey. Kalau yang paling hujung tu yang boleh ini, ambil. Beg ni. Tak apa. Yang ni boleh tengok yang ini. Nisa boleh ambil kan Nisa? Boleh ambil. Okey. Beg ni. Sebenarnya ini yang dihasilkan oleh murid saya. Baik. Tapi seperti yang saya beritahu tadi, mereka menggunakan benang emas bulu kambing. Bulu kambing. Maksudnya dia agak tebal. Baik. Okey. Macam yang kita gunakan ini memang benang emas yang sebenar. Origin sebenar lah. Tapi kalau kita nak buat di sekolah, mungkin bajetnya seperti saya beritahu lah kurang, kita boleh beli benang emas bulu kambing ni. Sesuai lah untuk murid-murid ya cikgu. Ya. Nampak dan ini mereka jahit, murid-murid saya jahit beg tote ni, beg ni. Lepas itu daripada yang telah dihasilkan itu mereka jahit pula di atas beg ni. Kain yang kita hasilkan tekad tu dijahit ke atas beg ni pula. Ke atas menjadikan beg tersebut jauh lebih menarik dan mungkin meningkatkan nilai jualannya. Kalau inilah cikgu kan, saya rasa saya boleh jual. Berapa ni? Mahal ni cikgu. Kalau dekat luar ni mahal. Jadi kita nak ucapkanlah tahniahlah kepada adik Li Kai Peng
Wah, ini hasil adik Lee Kai Peng. Okay, kita letak balik di sini. Okey, saya nak beritahu pula jenis-jenis hasil karya adik pun sama juga. Okey, kalau macam ni Nisa, motifnya lebih kepada geometri. Betul. Okay. Ada bulat, ada segitiga. kemudian ada segitiga. Ada yang melengkung. Ya, ada melengkung. Murid-murid kita ni sebenarnya kreatif ni, Sak. Betul. Bila kita banyak beri dia peluang, macam-macam lah murid-murid kita. Betul. Nah, ini hasil kerja adik Lee Yong Lee. Okey, apa yang ada di sini cikgu dengan kita hari ini? Di atas meja ini, kalau macam yang merah, biru, kuning ini, ni sebenarnya uncang. Beg uncang. Boleh ambil kan Anissa? Baik, Okey, saya ambil beg contoh. uncang. Nampak uncang. Okey, beg uncang ini kemudian kita tekatkan. Kita tekatkan, tambah tekat. Ini kalau betul-betul di sekolah, kami jual RM50 Nisa. Wah. Dan rupa-rupanya semasa hari co-curriculum ada orang beli juga. Wah, ini menandakan hasil seni ni begitu cantik, begitu kemas sampai menarik minat orang lain, dan cikgu. dihargai. Betul. Okey, uncang. Boleh letak uncang barang-barang Nisa. Betul. Kalau saya letak barang-barang makeup ni, cikgu. Okay, yang ini juga Nisa, saya nak beritahu yang ini ialah cushion. Okey, yang beritahu tadi ada nilai-nilai seni tekat. Baik. Okey, kemudian yang ini tadi yang seawal kita muncul tadi ialah bantal inai lah. Dapatlah sepasang. Dapatlah sepasang. Memang kena guna sepasang ya, cikgu kan? Untuk diletak masa kat dalam atas pelamin tu. Ya, bersama-sama dengan raja sehari. Ya, letakkan tangan. Baik. Macam tu. Okey, Nisa. Baik. Seterusnya saya hasilnya tu yang paling atas sekali yang tu. Yang ini kasut. Kasut. Baik. Kasut itu pada mulanya asalnya tidak ada seni tekat. Baik. Oh, maknanya kasut ini pada awalnya kosong saja, cikgu. Kosong saja. Kemudian apabila kita tekatkan dia menggunakan benang emas Nisa, harganya meningkat kepada RM800. RM800, cikgu. 800 Siapa nak beli? Saya nak buat kasut tekat selepas ini. Baik. RM800. Yang di atas ini, cikgu. Yang pada bingkai ni. Okey, yang itu merupakan bantal pipih. Bantal pipih. Sebenarnya gini, dia sepasang sebenarnya Nisa. Okey, sebenarnya gini. Okey, yang dah ditekat ini, okey, dan ini adalah berada kedudukan seperti ini. Dan yang tengah-tengah ni sebenarnya bantal. Dan bantal itu telah ditekat. Baik. Jadi bantal tu akan nampak dia punya hasil dia lebih bermakna, dan ini sebenarnya hasil daripada moyang saya sebenarnya. Wah, ini adalah barangan vintage ataupun antik ya. Saya rasa dekat rumah nenek saya pun ada, nak kena cari ni sebab saya rasa macam pernah nampak. Contohnya kita ada ni, cikgu, bekas tepak sirih ni ya, cikgu, di bawah ni. Di bawah itu ialah bekas tepak sirih. Orang lama-lama dulu kan suka makan sirih, maka perlu tempat dia untuk kita letakkan, nampak daripada bawah sampai kepada atas, sangat cantik dengan bermotifkan flora. Baik. Dengan bermotifkan flora. Kemudian apabila untuk pengetahuan Nisa, apabila murid-murid buat tekat ini, kita rasa tradisional seolah-olah murid-murid tak nak buat. Betul. Rupa-rupanya bila sama-sama kita dah tunjukkan caranya, macam yang kita belajar, kita teroka pada hari ini. Ya, betul. Ramai yang minat sebenarnya, Nisa. Betul. Saya pun semakin berminat dengan seni tekat ni sebab saya rasa bila saya dah faham tekniknya, kita boleh kerap melakukan aktiviti ni di rumah, mungkin menggunakan bahan yang jauh lebih murah dan berkemampuan untuk saya miliki seperti cikgu sebutkan tadi. Betul. Jadi cikgu, sepanjang kita buat seni tekat ni kan, apakah nilai-nilai estetika secara ringkas ni, cikgu? Nilai-nilai estetika ni yang tu kecantikan lah, kehalusan, kekemasan yang dimiliki oleh orang lama, tapi masih juga boleh dipraktikkan oleh zaman moden sekarang. Betul tu. Saya pun fikir banyak perkara yang kita telah sama-sama pelajari pada hari ini di kesenian bagi seni tekat. Baiklah murid-murid di rumah, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Izranuddin dari SMK Tun Fatimah Hashim Pasir Gudang, Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual. Baiklah, saya nak sambung buat tekat saya. Jadi semoga kita bertemu lagi murid-murid. Terima kasih. Bye.